Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan berbincang lagi berkaitan dengan subjek usuluddin. Kali ini bagi tingkatan 3 dalam bab hadis yang bertajuk Idha'atus salah wattaba'us syahawah, iaitu meninggalkan solat dan menurut hawa nafsu. Okay, kita akan berbincang tentang satu hadis Nabi, kemudian ma'anil kalimat, kemudian syarahul hadis, huraian hadis, kemudian sabab wurudil hadis, sebab datangnya hadis ini. Selanjutnya kita pergi kepada mahawirul hadis, iaitu perbincangan di dalam hadis ini, iaitu maksud meninggalkan solat, mafhum adha'us salah, kemudian hukuk wattaba'us syahawah, iaitu apa yang dimaksudkan dengan menurut hawa nafsu, hukmu idha'atis salah wa itba'us syahawah, hukum meninggalkan solat dan menurut hawa nafsu, dan ahamiyatu ada'is salah ala waqtiha, kelebihan solat pada awal waktu. Selepas itu ma yurshidu ilaihil hadis, apakah pengajaran daripada hadis ini. Okey, hadis yang kita akan bincangkan ialah sebuah hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yakunu khalfun min ba'di sittina sanatan adha'us salah wattaba'us syahawah fasawfa yalqawna ghayya summa yakunu khalfun yaqra'una al-Qur'an la ya'du tarakiyahum wa yaqra'ul Qur'an salasatun mu'minun wa munafikun wa fajirun. Maksudnya daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak akan ada generasi pengganti sesudah 60 tahun yang mana mereka mensia-siakan solat dan mengikut hawa nafsu. Mereka kelak akan menemui kesesatan. Kemudian akan muncul pula pengganti lainnya yang pandai membaca Al-Quran tetapi tidak meresap ke dalam hati mereka. Dan pada ketika itu orang yang membaca Al-Quran ada 3 jenis. Yang pertama orang mukmin, yang kedua munafik, dan yang ketiga orang-orang yang derhaka. Okey, kita teruskan kepada ma'anil kalimat. Yang pertama khalfun al-auladu, iaitu anak-anak. Yang kedua adha'u afnahu bila faidatin, merosakkan tanpa apa-apa kebaikan. Yang ketiga ghayya husranan au syarran, iaitu kerugian atau kejahatan. Ya'du yatajawazu, melampaui. Taraki azmatan musyrifatan fi a'la sadrin nafsi, iaitu tulang yang menonjol di atas dada. Fajirun fasikun, fasik, orang-orang yang fasik. Kemudian syarahul hadis ijmalan, iaitu huraian hadis secara umum. Yang pertama al-ikhbaru minan nabi bimaj'i qaumun adha'us salah wattaba'us syahawah. Nabi menerangkan tentang golongan-golongan yang mengabaikan salat dan mengikut hawa nafsu. Yang kedua wal fajirul ladzi yaqra'ul Qur'an fahuwa la ya'malu bihi
wa tazaharu amaman nas, iaitu orang-orang jahat yang membaca Al-Quran tetapi tidak beramal dengannya dan hanya menunjuk-nunjuk di hadapan orang ramai. Okey, kesimpulannya hadis ini dia menerangkan kepada kita tentang hadis Nabi berkaitan dengan golongan yang mengabaikan solat 5 waktu dan mengikut hawa nafsu mereka selepas 60 tahun. Mereka akan golongan yang menemui kegagalan dan keburukan di dunia dan di akhirat. Selepas itu hadis ni menerangkan tentang akan datang pula golongan yang pandai membaca Al-Quran, namun tapi tidak dapat meninggikan kedudukan mereka dengan kepandaian membaca Al-Quran mereka itu, kerana apa yang mereka baca itu hanya terhenti di halqum sahaja dan tidak lebih daripada itu, dan tidak sampai kepada hati mereka. Dan di dalam hadis ini dia terangkan kepada kita tentang orang yang membaca Al-Quran itu ada 3 jenis, iaitu orang yang mukmin, orang yang munafik dan orang yang derhaka. Kemudian kita tengok sababa wurudil hadis. An Abi Sa'id Al-Khudri yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tala hadhihi al-ayah fa khalafa min ba'dihim khalfun fa zakara al-hadis. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku dengar Rasulullah membaca ayat ini, fa khalafa min ba'dihim khalfun, kemudian yang bermaksud maka mereka kemudiannya digantikan oleh keturunan yang jahat yang mewarisi kitab. Okey, kemudian turunlah hadis ni selepas Nabi baca ayat fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka Nabi mendatangkan hadis ni. Nabi kata macam ni dan didengari oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan dia meriwayatkan hadis ni. Okey, Nabi berkata kelak akan ada generasi pengganti sesudah 60 tahun, mereka sia-siakan solat dan mengikut hawa nafsu, maka mereka akan menemui kesesatan. Kemudian muncul pula pengganti yang lain yang pandai baca Al-Quran tapi tidak sampai ke dalam hati mereka. Mafhum hadis tadilah. Siapakah golongan 3 orang yang membaca Al-Quran itu? Iaitu orang munafik adalah orang yang kafir dengan Al-Quran, tahu baca Al-Quran tetapi tidak mengikut ataupun tak ikut hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, orang yang derhaka, munafik, iaitu orang yang mencari makan dengan Al-Quran. Dia tak ikut, dia tahu tentang Al-Quran tapi dia buat Al-Quran ni sebagai mata pencarian semata-mata, tanpa dia ikut secara langsung apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Okey, kemudian kita teruskan kepada mahawirul hadis. Apa yang dibahaskan di dalam hadis ini? Yang pertama tentang idha'us salah, iaitu meninggalkan solat. Terdapat beberapa pendapat ulama tentang maksud idha'us salah, iaitu maksud meninggalkan solat. Yang pertama daripada Muhammad bin Ka'ab Al-Qarazi berkata meninggalkan solat secara keseluruhan. Dia kata tarkus solah bil kulliyah, tinggalkan solat secara keseluruhan. Yang kedua Al-Auza'i
Dia kata apa? Dia kata Muhammad Al-Auza'i ini dia kata innama adha'us salah al-mawaqit, mensia-siakan waktu solat. Kemudian dari pendapat Ibnu Mas'ud dia kata adha'an au qa'ihan wa adamul qiyam bihuquqiha, iaitu menghabiskan waktu solat tanpa melakukannya. Menghabiskan waktu solat tanpa melakukannya. Kemudian Masyruk kata la yuhafizus salah al-khamsi, tidak menjaga solat fardu 5 waktu. Okey, itu pendapat-pendapat ulama berkaitan dengan meninggalkan solat. Yang pertama, Muhammad bin Ka'ab al-Qarazi dia kata tinggalkan solat itu ialah meninggalkan solat secara keseluruhannya. Semua solat fardu tak solat, itu baru meninggalkan solat. Kemudian datang Al-Auza'i, dia kata orang yang meninggalkan solat ni ialah orang yang sia-siakan waktu solat. Dia mensia-siakan waktu solat tanpa melakukannya. Sia-sia je. Dah masuk waktu tapi tak buat. Kemudian Ibnu Mas'ud datang, dia kata menghabiskan waktu solat tanpa melakukan solat dan tidak melaksanakan haknya. Kemudian datang Masyruk radhiyallahu rahimahullah anhu berkata solat itu tidak dijaga 5 fardunya. Okey. Dia kata tidak menjaga solat 5 waktu itu termasuk dalam meninggalkan solat. Okey, kemudian mal murad wattaba'us syahawat. Apa yang dimaksudkan dengan mereka yang mengikut hawa nafsu? Iaitu amun fi ittiba' kulli mushtaha yaghshalu an zikrullah, iaitu mereka yang mengikut hawa nafsu ialah umum pada setiap perkara yang diingini oleh nafsu yang menyibukkan ataupun menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud mengikut hawa nafsu. Okey, kemudian hukmu idha'atus salah. Okey, yang pertama idha'atus salah an waqtiha amdan au tarkuha kaslan minal kabair, iaitu meninggalkan solat, mengakhirkan waktu solat, mengabaikan solat daripada waktunya secara sengaja atau meninggalkan solat adalah minal kabair, salah satu daripada dosa-dosa besar. Yang kedua, wa man tarkaha juhudan wastighfafan faqad kafara wartadda. Orang yang meninggalkan solat dengan mengingkarinya, contohnya dia kata solat tu tak wajib pun bagi aku, dia kata macam tu, maka pada masa tu tergolonglah dia dalam golongan kafir dan murtad. Okey, kemudian hukmu itba'us syahwah. Hukmu itba'us syahwah ialah kufran au syirkan akbar. Nafyu wujudillah wa takzibir rasul. Yang kedua kabiratun syarbul khamri waz zinar. Yang ketiga saghiratun ad-nazarul al-musir lisyahawah, iaitu hukum mengikut hawa nafsu ialah yang pertama kafir atau syirik yang nyata, iaitu menafikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala atau tidak mempercayai rasul. Yang kedua kabiratun, iaitu dosa besar seperti minum arak dan zina.
Dan yang ketiga, saghiratun, dosa kecil seperti melihat sesuatu yang boleh menaikkan syahwat. Okey, yang seterusnya ahamiyatus salah fi waqtiha. Ahamiyatus salah fi waqtiha iaitu kepentingan menunaikan solat pada waktunya. Hum min sifatil muttaqin wal mu'minin. Itu di antara sifat-sifat orang yang bertakwa dan orang yang beriman. Okey, seterusnya kita tengok ma yurshidu ilaihil hadis al-hirsu. Yang pertama, al-hirsu ala ada'is salah fi awwali waqtiha, iaitu sentiasa menunaikan solat pada awal waktu. Yang kedua, innal hawa yuaddi ila mukhalafati syariah, iaitu hawa nafsu mendorong kepada pelanggaran peraturan syarak. Yang ketiga, ijtinabu majalisati ahlil ahwam. Okey, menjauhi majlis ahli maksiat. Okey, itulah saja perbincangan kita pada kali ini. Bolehlah kita mengambil iktibar ataupun mengambil pengajaran daripada hadis ini, iaitu yang pertama, solatlah kita pada awal waktu dan secara berjemaah seelok-eloknya. Dan kemudian bacalah Al-Quran ataupun berpeganglah dengan Al-Quran sebagaimana orang mukmin dan orang yang bertakwa berpegang kepada Al-Quran, bukan semata-mata untuk menunjuk-nunjuk ataupun membangga diri sahaja. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.